inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 8 Ramadan 1444 Hijriah 30 Mac 2023. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunak Ladatu Sabat Tungku 6.17 minit malam. Zon 4 Tawau Balong Kalabakan Merotai 6.20 minit malam. Zon 7 Tuaran Tamaruli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papar Ranau Kota Belud 6.28 minit malam. Negeri Sarawak Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti Marudi 6.35 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.47 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.50 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.15 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.16 minit malam. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak Segamat Gemasio 7.19 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.21 minit malam. Seterusnya Negeri Sembilan Zon 1 Tampin Jempol 7.20 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.21 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.22 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.24 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.24 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabah Perenam 7.26 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.24 minit malam. Negeri Perak Zon 1 Tapas Slim River Tanjung Malim 7.25 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsar 7.27 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Bangku 7.27 minit malam. Zon 6 Selamat Taipei Magan Serai Parit Bunta 7.28 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.31 minit malam. Berikutnya Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.18 minit malam. Zon 3 Maran Cenur Jengke Temeluk Bera Jerantut 7.21 minit malam. Zon 4 Bentung Raub Lipis 7.22 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.26 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.30 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.18 minit malam. Zon 2 Besut Setiu 7.20 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.20 minit malam. Zon 4 Kemaman Dungun 7.18 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bancuk Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gua Musa Daerah Chiku 7.22 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.29 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.29 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.28 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.28 minit malam. Zon 4 Baling 7.26 minit malam. Zon 5 Kulim Bandar Baru 7.28 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.31 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.32 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.30 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 8 Ramadan 1444 Hijriah 30 Mac 2023. Kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penebusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web MAIM. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Memori Syahdu menggamit rindu di Ramadan ini. Dengarkan lagu Menggamit Rindu, alunan penyampai-penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 31 Mac 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. berkat rahmat dan keampunan, diturunkan Al-Quran wahyu dari Tuhan, dan kelebihan Lailatul Qadar. Puasa di siangnya menahan lapar lelah dan dahaga mendidik jiwa, turut merasa yang dirasakan mereka yang duka menderita. Kenal Rasulullah berperang di medan Badar, bertahankan agama, berlindunglah kemenangan, berperang dengan nafsu yang ada di dalam diri. Itulah
Marhaban ya Ramadan, bulan berkah, rahmat dan keampunan diturunkan. Al-Quran wahyu dari Tuhan dan kelebihan Lailatul Qadar. Puasa di siangnya menahan lapar lelah dan dahaga, mendidik jiwa turut merasa yang dirasakan mereka yang duka menderita. Terkenal Rasulullah berperang di medan Badar, mempertahankan agama, beroleh 2 kemenangan. Berperang dengan nafsu yang ada dalam diri, itulah jihad paling besar. Yang satu kebajikan pahalanya digandakan, itulah kelebihan yang telah dijanjikan. Berkatnya bulan Ramadan, setahun sekali bertamu, tahun depan belum tentu ketemu. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Abang peninglah nak pilih pakej haji tahun ni. Ish abang ni, Felda Travel kan ada? Bagus, berbaloi. Tahun lepas, maklum pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan, hotel dekat dengan masjid. Servis pun bagus, berbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi berlesen dari tabung haji. Kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ke-7 yang berbunyi, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. maksudnya siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang dikurniakan Allah kepadanya. Sebelum penyelenggaraan Ramadan, Serantau mesti bawakan kepada anda Ustazah Isfadiah untuk tahu kelebihan sedekah. Jom dengarkan. Assalamualaikum sahabat pendengar sekalian. Saya Ustazah Isfadiah. Antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Dan Abdullah Ibn Abbas menceritakan bahawa Nabi merupakan insan yang paling dermawan, dan kedermawanan baginda lebih hebat lagi di bulan Ramadan sehingga ia disifatkan sebagai ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, yang bermaksud melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi bersedekah tanpa banyak fikir, dan Nabi bersedekah dengan memberi yang banyak manfaat. Tuan-puan, Ramadan adalah masa yang terbaik untuk kita bersedekah, kerana sedekah ini juga ibarat penawar. Ia melapangkan kesempitan hidup kita, ia rapatkan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita, ia menambah luaskan rezeki kita, malah ia juga menyembuhkan penyakit. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM
Inspirasi Inforia Islami daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Untuk petang ini bersama rancangan Imanuna Iman Kami. Dan untuk rancangan Imanuna Iman Kami pada petang ini, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Punti 011-29004004. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang ada di Kunti pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair insyaAllah. Alhamdulillah. Ramadan mubarak insyaAllah. InsyaAllah. Barak alaikum ala al-usra wal jami'a insyaAllah. Amin. Kaifa siyam wal qiyam? Alhamdulillah كنا بخير إن شاء الله ما زلنا في الأسبوع الأول. نعم. إن شاء الله. Alhamdulillah insyaAllah. Qawwak Allah insyaAllah. Amin, amin, amin. Amin. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, bersama Dr. Aiman, kita akan mensyangkan dari kitab rujukan kita Al-Muqaddimat, dan kita akan masuk tajuk untuk petang ini, sebab kekufuran dan bid'ah Allah mencipta kerana terpaksa. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Muna, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para asatizah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dicintai sekalian. InsyaAllah pada petang yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita iaitu pada segmen Imanuna dengan kitab. Kali ini adalah kitab Al-Muqaddimat karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada perbahasan tentang yakni Muqaddimatu Usulil Kufri wal Bid'ah, iaitu menerangkan tentang usul. Usul tu kita terjemahkan dengan istilahnya sebab-sebab lah, atau dasar-dasar terjadinya sebuah kekufuran wal bid'ah dan bid'ah kepada seseorang itu. Maka dalam hal ini hadirin wal hadirat hafizakumullah, Al-Imam As-Sanusi rahimahullah berkata, wa usulul kufri wal bid'ah sab'atun. Al-ijabu dzati wa huwa isnadul kainati ila Allah Ta'ala ala sabili ta'lil aw tabi'i min ghairi ikhtiyarin. Yang bermaksud asal usul kekafiran dan bid'ah ada 7. Jadi maksud dia sebab-sebab atau asal usul kenapa kekufuran terjadi di kalangan umat Islam misalnya, maksudnya gugurnya iman lah di kalangan orang Islam, wal bid'ah dan bid'ah iaitu perkara yang bercanggah dengan akidah dan yakni usuluddin yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang telah digariskan oleh para ulama. Ini menurut Imam Sanusi ada 7 sebab. Jadi insya-Allah minggu-minggu ini kita akan membahas perkara ini supaya kita dapat awareness. Dalam bahasa Inggeris kita panggil awareness, iaitu satu perkara yang wajib untuk kita perhatikan dan untuk memastikan ia tidak berlaku pada diri kita. Dan perkara ini menurut Imam Sanusi ada 7 perkara, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi yang pertama al-ijabu dzati. Itu bahasa Arab dia, al-ijabu dzati. Ijabu dzati itu maksud dia apa? Kalau terjemah literal adalah kita kata seseorang itu dia beretikad sebuah perkara mesti terjadi, wajib terjadi daripada Allah. Jadi Allah itu terpaksa buat. Lebih kurang macam itulah bahasa Melayu dia. Jadi
Adanya benda ini berlaku kerana apa? Kerana adanya sesuatu terjadi sehingga benda itu terjadi. Dan Allah tiada pilihan melainkan benda itu mesti terjadi. Lebih kurang macam tu. Okey. Maka Al-Imam Sanusi kata wahwa isnadul kainati ila Allah Ta'ala ala sabilil ta'lil atau tabi'in min ghairi ikhtiyarin, iaitu menyandarkan perkara yang wujud di dalam alam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut cara ilat atau tabiat dengan tanpa ada pilihan. Dengan tanpa ada pilihan. Kalau terjemah literal dia, bukan literal, ni penerangan yang lebih mudah mungkin, kita sandarkan segala sesuatu kewujudan apa yang ada di dalam alam ini, sama ada kewujudan zat seperti adanya iblis, adanya manusia, adanya gunung ganang, okey, maupun perbuatan seperti seorang melakukan yang baik atau terbukanya pintu, tertutupnya pintu, duduk, bangun dan lain-lain, disandarkan kepada Allah bukan atas jalan pilihan Allah. Akan tetapi kita kata ia terjadi kerana taklil, ilat. Ilat tu maksud dia apa? Taklil. Nanti insya-Allah kita terangkan. Atau kerana tabiat. Kerana tabiat tersebut menjadikan ia macam tu. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Jadi itu adalah suatu i'tiqad yang boleh membawa kepada gugurnya iman. Kenapa? Al-Imam As-Sanusi rahimahullah menjelaskan bahawa apabila seseorang itu, na'udzubillah min zalik, Muslim, dia i'tiqad bahawa perkara ini terjadi bukan ikhtiar Allah. Maksudnya bukan pilihan Allah. Berarti benda itu terjadi melalui jalan ilat. Apakah itu ilat? Ilat itu adalah satu perkara terjadi kerana wujudnya perkara yang lain yang disandarkan dan menyebabkan ia memberi efek untuk terjadi. Bukan kerana Allah pilih benda itu terjadi. Misalnya, kenapa pintu terbuka? Kerana seseorang memasukkan kunci, memusingkan kunci dan pintu pun terbuka. Dan akhirnya dibukalah pintu tersebut. Perkara ini disandarkan kepada Allah. Allah mesti buka pintu tersebut kerana ada kunci yang telah berpusing yang mesti menyebabkan pintu itu terbuka. Itu tidak bolehlah. Sebab apa? Hakikatnya, apapun yang terjadi adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Kan? Itu yang wajib kita i'tikadkan. Sesuatu terjadi adalah murni kerana Allah jadikan. Sedangkan kita kata sebab-sebab adat yang menyebabkan pintu itu terbuka, itu boleh, tak ada masalah, dan itu yang benar. Jadi hanya sebab adat, sebab musabab secara adat, secara kebiasaannya yang namanya orang apabila memusingkan tombol pintu, terbukalah pintu tersebut. Contoh dia, itu secara adatnya. Allah SWT boleh je jadikan ia tidak terjadi. Kenapa tidak boleh? Boleh. Lebih kurang macam tu. Kerana itu semua kehendak Allah SWT. Jadi ini yang semestinya kita iktikadkan bahawa hakikatnya Allah yang menjadikan sesuatu itu. Jadi ilat ini menganggap berarti Allah tak ada kuasa lah. Lebih kurang macam tu. Au bitabiati, atau kerana tabiat. Maksud dia, tabiat pula beza dengan ilat dalam erti benda itu terjadi kerana adanya perkara tersebut dan tidak ada penghalang untuk menghalang perkara tersebut terjadi. Misalnya api itu terkena dengan kayu, dia membakar. Bukan Allah yang membakar, bukan pilihan Allah yang membakar, tapi api tersebut. Kenapa? Wujudnya api yang menyentuh kayu, dan kita kata kerana kayu pula tidak basah. Kan? Kerana tidak ada penghalang untuk dia terbakar, iaitu kayu tidak basah. Akhirnya api tersebut membakar kayu, bukan kerana itu adalah ciptaan Allah, tapi kerana tabiatnya seperti itu. Ini juga adalah yang salah. InsyaAllah kita akan syarahkan perkara ini lebih panjang setelah ini. Ya.
Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan beri hasil ketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini beri hasil ketika, kembali selepas ini untuk anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلام 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang mengajar insan supaya sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Insan di bulan Ramadan meninggalkan sesuatu yang halal untuknya semata-mata taat kepada perintah Allah. Kerana itu Ramadan mengajar untuk lebih senang meninggalkan sesuatu yang sudah jelas akan keharamannya di dalam Ramadan malah di luar Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk mentarbiahkan insan supaya sentiasa nafsunya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak makan, sentiasa berusaha untuk menjadikan malamnya itu dibangunkan dengan solat tarawih, membaca Al-Quran. Berusaha untuk mendidik jiwa supaya jangan sangat sayangkan harta dengan banyak bersedekah. Mendidik jiwa supaya ingat akan kelaparan dan kesusahan orang-orang yang lapar dan orang-orang miskin dan susah. Demikian semuanya ada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia dan bulan tarbiyah. Selamat menjalani ibadah Ramadan dan ibadah puasa. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan dalam kitab kita untuk petang ini Al-Muqaddimat karangan Syekh Sanusi, dan untuk petang ini Dr. membincangkan tentang sebab kekufuran dan bid'ah Allah mencipta kerana terpaksa. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk kita sambung kembali dan tentang al-ijab al-dhati. Silakan doktor. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi kepercayaan bahawa sesuatu itu terjadi kerana ilat tadi yang telah diterangkan atau kerana tabiat, seperti kita kata api itu mesti membakar apabila wujudnya sentuhan api pada kayu, dalam arti mesti. Dan bukan Allah SWT yang menjadikan misalnya. Dan perkara ini jelas perkara atau akidah yang bahaya, dan justru takut dikhawatiri dapat menggugurkan iman sekiranya seseorang itu sampai, iaitu apa, dia mengingkari Allah SWT ada sifat kudrah dan berkehendak, iradah, sifat kudrah dan iradah
Yang mana kita tahu kudrah dan iradah Allah SWT ini kedua-duanya bersifat azali. Jadi suatu itu mesti terjadi kerana azalian. Secara azali Allah berkehendak dan berkuasa untuk menjadikannya. Lebih kurang macam tu. Dan termasuk lagi bahaya apabila orang itu kalau dia sampai i'tiqad perkara itu mesti terjadi bukan atas kehendak Allah, dia akan menyebabkan berkemungkinan seorang itu beriktikad bahawa alam ini qadim. Kerana alam ini dapat menjadikan tanpa kehendak Allah, tapi kerana alam ini yang menjadikan. Dan ini juga bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Nanti wal hadir hafizakumullah. Dan juga termasuk lagi adalah dia akan mendustakan Al-Quranul Karim. Mendustakan Al-Quranul Karim kerana Allah SWT kan berfirman wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jadi Tuhan engkau yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan ia pilih. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi sesuatu itu terjadi, diciptakan kerana Allah SWT menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Berarti tidak ada perkara yang terjadi di alam ini sama ada dari bentuk zat kewujudannya atau tidak alam ini maupun perbuatan arad kita panggil, iaitu suatu aksiden atau suatu pekerjaan yang perbuatan yang terjadi di alam ini, melainkan semua itu adalah merupakan kehendak Allah dan atas kudrah Allah SWT semata-mata. Ini. Jadi hadir wal hadir hafizakumullah. Ini adalah Quran. Yang ini lalu dia sebut Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa mazhab atau golongan yang beriktikad dengan konsep illat wa ta'lil, illat ta'lil dan juga kita panggil dengan tabi'ah ini adalah merupakan pendapat yang diberikan oleh golongan falasifah atau ahli falsafah Yunani zaman-zaman dulu sebelum Rasulullah SAW lah, of course, di mana mereka beriktikad bahawa cause dan efek ini mesti terjadi. Dan ini jelas akidah yang batil kerana dia ini dan ia menjadi asas kepada akidah mereka yang mengatakan bahawa alam ini qadim, seperti yang disebut oleh Al-Imam Sansi, qad dala ala wujubi qidamil alam mawlidi maulana jalla wa ala. Maksud dia padahal padahal Allah SWT telah jelas menunjukkan bahawa Allah SWT ini bersifat kidam. Ini dalla ala wujubil qidami li maulana, bahawa Allah SWT bersifat kidam dan segala sesuatu selain Allah, yakni wa wujubi hudusi li kulli ma siwahu, segala sesuatu selain Allah itu mesti bersifat hadis, iaitu baru. Jadi kalau orang seperti falasifah tadi, mereka dengan i'tikad ijab zati ini, iaitu sesuatu itu terjadi kerana illat dan tabi'ah, illat dan ta'lil, cause and effect, and also tabiatnya terjadi, ini akan menyebabkan kepercayaan mereka bahawa alam itu qadim. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itulah satu-satunya zat yang qadim, sedangkan segala sesuatu selain Allah, iaitu alam ini, segala isinya adalah hadis, iaitu perkara yang kewujudannya dari tiada kepada ada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dari sini kita tahu bahawa kita wajib beriktikad seperti yang telah dijelaskan pada tahun-tahun yang lalu, bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu, dan ilmu Allah itu adalah qadim, sedia ada, azali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat iradah, berkehendak. Dan sifat iradah Allah juga adalah sifat yang qadimah, sedia ada. Lalu Allah bersifat dengan sifat kudrah, yang mana kuasa Allah ini adalah qadimah juga, sedia ada. Lalu apabila kita hidup sekarang, yang ada di zahir kita ini, sesuatu berlaku adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dah tahu secara azali, dan dia berkehendak secara azali, dan dia dengan kuasanya secara azali dia menjadikan, iaitu dengan kudrahnya dia menciptakan kita. Misalnya saya dengan Datin Mona dan tuan-tuan puan-puan sekalian, saya dan Datin Mona berada di konti IKIM pada hari ini untuk
berkongsi ilmu bersama yang ada di luar sana, ini adalah sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kudrah Allah tadi, Allah menjadikan akhirnya saya berada di sini. Misalnya dia. Ini itikad yang kita percayai. So, tuan-tuan dan puan-puan juga yang berada di kereta atau di rumah melihat YouTube misalnya, IGIM untuk menyaksikan live ini, itu adalah ketentuan Allah SWT. Ini yang kita panggil dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh i'tiqad bahawa Allah menjadikan dengan sebab dia terpaksa buat kerana ada cause and effect tadi. Iaitu because ada api itu kena kayu, mesti terbakar. Allah tak boleh tak membakar. Mesti Allah kena menjadikan kayu tadi terbakar. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab Allah SWT dia berbuat sesuai dengan kehendak dia. Tapi Ustaz, kenapa kalau kita tengok yang namanya api kena kayu mesti terbakar? Contoh dia bukan mesti terbakar lah kita kata. Kenapa? Kerana berarti itu kehendak Allah. Boleh tak Allah berkehendak untuk ia tak terbakar? Boleh. Buktinya Nabi Ibrahim AS tak terbakar. Ada beberapa kejadian api kena orang tak terbakar. Kan? Ada beberapa mungkin dalam satu keadaan pisau tu menusuk, tidak menusuk. Ini mungkin kenapa tak boleh. Kalau Allah berkehendaki, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau berkehendaki sesuatu, maka kata kun fayakun. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan alam ini adalah dengan jalan ikhtiar. Kata-kata Al-Imam Sanusi, la bitariqil luzumi fil azali wa huwa tariqut ta'lil. Bukan dengan jalan lazim, mesti terjadi sejak azali, iaitu melalui jalan ilat dan ta'lil tadi, atau cause and effect tadi, penyebab cause and effect. Wala bitariqil luzumi fi ma la yazal, dan bukan juga dengan jalan mesti terjadi lazim tadi pada perkara yang iaitu secara tabiat. Ini wahwa tariqut tab'i idza quddira takhallufu syartin aw wujudu mani'in fil azali li wujudil awalim li'annahu law takhallafa syartuha fil azali lam yumkin an tujida abadan. Maksudnya apa? Iaitu ketika mana ditakdirkan iaitu syarat atau kewujudan mani' itu akan bercanggah, takhalluf akan bercanggah untuk kewujudan sesuatu, li'annahu law takhallafa syartuha fil azali lam yumkin an tujada abadan. Maka tak mungkin akan kewujudan perkara tersebut sama sekali. Jadi boleh saja Allah SWT jadikan untuk perkara tersebut. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah boleh saja menjadikan. Ini yang dipanggil dengan perkara mencari-cari adat. Jadi Allah memilih untuk perkara tersebut tidak terjadi. Seperti yang kita sudah bahas, adanya mukjizat, adanya karamat, adanya istidraj dan lain-lain. InsyaAllah kita akan syarah lagi setelah ini. Hadir wal hadir hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh kemasyhuran. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh wang dan kekayaan. Ada benda yang menyebabkan manusia ini kalau dia tak ada benda itu, maka dia nak kalau boleh hari ini juga aku nak mati. Dia tak mampu lagi nak hidup kalau sampai pada hari esok. Maknanya Masya Allah, dunia ni sakit, dunia ni kaca, dunia ni seperti sekam yang masuk dalam paru-paru kita. Seperti kaca-kaca yang masuk dalam seluruh rongga-rongga kita. Sakit sehingga kita tak mampu nak hidup sampai pada hari esok pun. Rupanya yang tidak adalah ketenangan. Mungkin kita ada hiburan, mungkin dia ada kekayaan, tetapi dia tidak mendapat ketenangan.
Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri dan cintai diri sendiri. Dia buat tanpa rasa lelah, itu dipanggil samaratul iman. Hasil daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heranlah kita dengar cerita para sahabat, kita dengar cerita para salafus salih, imam-imam Syafi'i dan juga imam-imam terdahulu. Mereka boleh solat sunat sampai beribu rakaat. Mereka boleh baca Quran khatam beberapa kali, satu hari beberapa kali. Mereka boleh berzikir ribuan kali. Kerana apa? Kerana mereka tidak menganggap itu adalah satu beban. Mereka tidak menganggap itu adalah satu benda yang memenatkan, kerana mereka dah mencapai halawatul. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, seseorang yang mencapai halawatul iman, maksudnya dia meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini yang susah. Jadi kita perlu tanamkan sedikit demi sedikit, dan juga kita pupuk supaya kita mendapat ataupun merasakan kemanisan yang telah digambarkan dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Istiqomah Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan untuk waktu ini masih membincangkan tentang sebab kekufuran dan bid'ah. Allah mencipta kerana terpaksa. Dan untuk waktu ini, Doktor, kita ada soalan daripada para pendengar di WhatsApp konti 011290040004. Boleh kita ambilkan terlebih dahulu, Doktor? Boleh, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Ada yang bertanya, Doktor, tentang ubat. Jika kita yakin Allah yang berkuasa atas segalanya, tetapi pada masa yang sama kita percaya, contohnya bahawa kita hanya boleh sembuh kalau ada ubat, iaitu kalau ada ikhtiar lah, dan seolah-olah meletakkan syarat pada kuasa Allah, dan Allah hanya berkuasa dengan syarat bahawa asbab itu wujud. Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu pandangan yang salah. Jadi kita beriktikad bahawa segala sesuatu yang terjadi hanya daripada Allah SWT, dan Allah yang menjadikan. Jadi apabila perkara itu terjadi, sebab-sebab secara adat tadi, kita panggil asbabul adiyah tadi, ia boleh terjadi tanpa ada sebab adiat, atau kalaupun ada, boleh untuk tidak terjadi. Seperti api kena pada kayu, apakah mesti api itu membakar? Kalau kita iktikad Allah jadikan kekuatan pada api dan api itu membakar, sehingga kan api itu membakar bukan atas ikhtiar Allah, tapi kerana kekuatan yang telah diberikan kepadanya, ini adalah jelas iktikad yang salah yang pernah saya syarahkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Akan tetapi kalau iktikad bahawa api itu membakar sebab ada sebab secara adat, hakikatnya Allah yang membakar secara hakikatnya, cuma api itu terkena pada kayu sebagai sebab adat yang boleh saja tidak terjadi. Ini adalah akidah yang betul. Ini baru akidah yang betul. Dalam kes ubat ini, dia iktikad Allah yang buat.
tapi dia mengatakan bahawa boleh sembuh hanya kalau dia itu makan ubat. Jadi seolah-olah bahawa perbuatan tersebut hanya boleh terjadi tergantung kepada sebab adiat, dan sebab itu mesti ada. Dalam erti tidak mungkin boleh terjadi tanpa sebab itu. Dan ini adalah jelas perkara yang batil. Dan dia boleh, kalau menurut Al-Imam Bajuri, dia boleh membawa kepada kesesatan apabila sampai dia beriktikad bahawa perkara yang mencari adat itu suatu perkara yang impossible, mustahil terjadi. Saya beri contoh, orang yang terlalu ta'asub dengan fizik, kita panggil fizik or science, perubatan, yang dia melihat dia mesti macam tu, takkan tak boleh. Dia means dia tak ada gantung kepada Allah SWT juga, tapi dia mesti macam tu. Dan dia ingkar habis-habis, dia mesti macam tu. Dan ini bahaya. Dan ini di dalam akidah tidak benar. Kerana apa? Ya, kita iktikad kita kena usaha, sebab-sebab, tapi akhirnya kita sandarkan kepada Allah. Jadi atau tidaklah, jadi kita serahkan kepada Allah. Dan boleh saja tanpa ada itu pun, kalau Allah nak jadikan sehat-sehatlah dia. Ini iktikad yang betul. Kan? So, seperti halnya orang yang dikhawatiri, orang yang macam ni, dia akan mengingkari perkara yang mencari adat, seperti mengingkari mukjizat. Yang akhirnya dia tidak menerima mukjizat sampai mentakwil. Mentakwil Nabi Muhammad SAW tidak melakukan Isra wal Miraj. Kerana dia kata itu it does not make any sense. How can Nabi Muhammad SAW boleh naik ke atas langit dengan tanpa roket dan tanpa dan lain-lain. Tak boleh lah, ini perkara mencari adat. Nabi Ibrahim masuk dalam api, nanti dia keluar takwil, sebenarnya api itu bukan api betul. Dia tidak, dia mengingkarilah perkara yang mukjizat. Padahal mukjizat itu perkara yang sabit secara mutawatir, means khabar yang sampai kepada kita jumlah yang terlalu banyak yang tidak dapat kita bersepakat untuk mendustakannya. Itu impossible. Jadi alasan itu, pendapat tersebut perlu diperbetulkan. Itu. Ya, alhamdulillah. Na'khuz bil asbab walakin yaqin fillah ta'ala taala. Jadi iaitu ambil sebab musabab, kita letakkan yakin pada Allah SWT. Ya, alhamdulillah. Dan doktor, ada satu soalan lagi bertanya, apa bezanya dengan akidah Jabariyah? Okey. Akidah Jabariyah tu macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala-galanya, dalam erti apa yang kita perbuat ini, yang kita di dunia ini, bukan kita yang buat, Allah yang sedang melakukannya dengan kudrah yang azaliyah, kudrah yang qadimah, dalam erti tiada perbuatan bagi kita, hanya Allah. Sehingga kan seseorang itu dia tidak ada merasa ada kasab dan usaha, dan dia mensandarkan perkara yang hatta perkara yang buruk dan keji kepada Allah SWT semata-mata, dan dia berlepas diri. Jadi contoh dia mencuri, dia kata ini bukan aku yang curi, ini Allah yang jadikan aku mencuri. Ini contoh dia. Ini yang bahaya. Dan dia kata bahawa ini semua adalah kudrah yang qadimah. Perbuatan ini bukan kudrah hadisah, jadi tidak ada perbuatan yang dari tiada kepada ada, tapi ini semua adalah qadimah, sedia ada. Dan ini adalah perbuatan Jabariyah, yang sehingga kan dalam keadaan dia beriktikad hatta perkara yang buruk itu bukan dia buat. Jadi akhirnya bila dia buat dosa, dia kata ini bukan aku buat, ini Allah yang buat. Contoh dia, dia mencuri, ini bukan aku buat, ini Allah yang mencuri. Dia na'udzubillah zalik, dia buat zina, dia kata Allah, dan lain-lain. Dan ini adalah perkara yang jelas-jelas sesat. Ahli sunnah wal jamaah tidak beriktikad seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah adalah beriktikad bahawa Allah yang menciptakan segala-galanya. Ini Allah menciptakan segala-galanya. Hanya sahaja kita diberikan maqam kasab, usaha daripada Allah. Allah anugerahkan kepada manusia, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, dalam surah Al-Baqarah, kan? Jadi diberikan kasab kepada manusia, dan bila manusia usaha, dan usaha itu atas pemberian daripada Allah untuk kita pilih, ikhtiar kita pilih dan kita perbuat, dan hakikatnya Allah yang ciptakan.
Kita kata macam tu. Dan kita juga tidak menyandarkan perkara yang keji pada Allah kerana ta'adduban beradab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi kita tak sandarkan Allah buat benda yang buruk, tak. Kita ta'addub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan ada satu soalan lagi Doktor di WhatsApp konti 01129004. 004 bertanya tentang adakah jatuh kufur bagi pelaku Muslim yang melakukan watak non-Muslim yang melibatkan babak acara ritual agama lain. Bagaimana Doktor? Hadirin al-hadirah hafizakumullah. Ulama membahas, jadi ada perbuatan kufur, ada ucapan kufur, ada i'tiqad kufur. Dia ada i'tiqad qalbi, ada fi'li, ada qauli. Kalau orang tersebut dengan i'tiqad dan dia sengaja dengan i'tiqad, dia tahu dan dia beriktikad seperti itu, dia jelas kufur. Ini i'tiqad tu dalam hati. Okey. Kalau seseorang melakukan atau mengucapkan perbuatan yang bersifat kufur tapi dia berbentuk hikayat. Contoh dia, saya menulis kitab, saya nak bagi tahu perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang menjurus kepada kekufuran. Misalnya, ini saya menjelaskan bahawa ucapan ini adalah kufur. Apa ucapan dia? Allah itu ada dua, contoh dia. Na'udzubillah min zalik. Ini contoh. Itu hikayah. So hikayah ni adalah untuk pengajaran dan lain-lain. So ini tidak menyebabkan seorang itu kufur kerana dia bukan beriktikad seperti itu. Dia sedang menerangkan. Atau seperti orang yang sabkul lisan. Sabkul lisan ni dia nak cakap A yang betul tapi dia terucap benda B tanpa sengaja. So dia tidak boleh dijatuhkan dalam kekufuran. Kalau sekiranya perlakuan tersebut bukan bersifat untuk hikayah tadi, tapi memang untuk menunjukkan kekufuran dan dia bertikad seperti itu, maka dia boleh menyebabkan asbabil kufri, iaitu menyebabkan seorang itu jatuh dalam kemurtadan. Semoga kita dijauhilah perkara-perkara yang seperti itu. Ya, amin. Dan untuk waktu ini Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya berikan dalam pengajian kita pada hari ini adalah pertama, menerangkan tentang asal usul kufur dan bid'ah, iaitu beriktikad bahawa Allah SWT mewujudkan sesuatu di alam ini, sama ada zat maupun sifat, adalah kerana jalan ilat, iaitu cause and effect, suatu kesan sebab kepada sebab yang lain, ataupun secara tabiat kerana perkara tersebut yang menjadikan, yang mana Allah terpaksa menjadikan, dan i'tikad seperti ini adalah jelas i'tikad yang salah dan sesat, dan kita diwajibkan untuk menjauhinya, dan kita beriktikad bahawa segala sesuatu terjadi adalah kerana pilihan Allah SWT semata-mata. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian saya sekadar ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Dan di akhir terima kasih kepada Dr. Aiman Al-Lakiti untuk pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Doktor kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaporan akan dialihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mu'alaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur.
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersamamu. Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Mana nak cari barang kemas 916? Siti Percuma. Ada ke rekaan terkini serta kos upah percuma? Siti Percuma. Apa ni? Siti Percuma, Siti Percuma, Siti Percuma ni. Siti Jewels lah dengan kos upah percuma. Terbaru, Siti Jewels ada kedai terbesar di Meru Ipoh. Siti Jewels ni King Jewellery of Ipoh tau. Jom serbu Siti Jewels Wangsa Maju, Seksyen 7 Shah Alam, Cerah Selatan dan Meru Ipoh. Apalagi kau cari, semuanya di sini. Semuanya ada di Siti Jewels. Satunya seperti 1000 bulan, hadir bawa ampunan, rahmat darimu Tuhan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Satunya